yang mungkin rakan-rakan perlukan yang boleh digunakan di sekolah dalam membuat penilaian. Okey, saya teruskan. Okey, rakan-rakan boleh lihat dengan jelas di slide saya sekarang ini. Saya telah paparkan gambar situasi dalam pembedahan muka hadapan edisi bedah SKPMG 2 standard 4. Ya, jelas. Okey, saya teruskan Okey. Saya besarkan, saya cuba besarkan sikit. Okey. Besar tak tuan? Okey. Saya teruskan Okey, pada petang ini kita akan buat brainstorming brainstorming bukan niat saya untuk mendera, bukan niat saya untuk menguji menguji minda rakan-rakan, cuma kita nak melihat brainstorming ni boleh berlaku sama ada dalam bentuk penyoalan, dalam bentuk pemerhatian. Tapi saya pada petang ini saya lebih more kepada brainstorming dalam pemerhatian sebab kita nak mengejar waktu. Okey. Sekarang ni yang gambar rajah yang saya sedang paparkan ni, saya ingin kongsi dengan rakan-rakan ingin bertanya, apa yang rakan-rakan nampak? Daripada nombor 1 kepada nombor 2, terus kepada nombor 3 kepada nombor 4. Boleh seorang untuk lontarkan ataupun beri pandangan apa yang rakan-rakan lihat berdasarkan daripada proses pemerhatian. Boleh? Cikgu? Tentera dalam operasi, cikgu. Okey, tentera dalam operasi. Okey, bila tentera dalam operasi, terima kasih Boleh saya tahu siapa? Cikgu siapa? Cikgu Zulaika. Cikgu Zulaika. Okey, sekarang ni terima kasih cikgu terima kasih kerana beri respon kepada saya. Okey, jadi sekarang ni kita go through. Sebenarnya apa yang saya nak paparkan, nak kongsi sama kepada rakan-rakan di sekarang ni, kita lihat bagaimana pengoperasian di sektor pertahanan. Sebab sekarang ni kita berada dalam sektor pendidikan. Tapi saya ingin membawa rakan-rakan singgah ke sektor-sektor yang lain. Untuk kita lihat nilai kongsi sama yang dilakukan oleh rakan-rakan kita di sektor yang berlainan. Sekarang ni saya cuba bawa untuk menyelami rakan-rakan bagaimana sistem pengoperasian sektor pertahanan. Jadi kalau gambar rajah yang pertama kita nampak bahawa situasi pemerhatian dalam kita panggil peninjau ini kita panggil squad tinjau. Squad tinjau sedang meninjau kawasan, melihat kekuatan musuh. Kemudian apa yang berlaku adalah proses pemerhatian. Proses pemerhatian dan pengumpulan data. Yang kedua, saya ingin membawa rakan-rakan melihat data yang diperolehi dianalisa. Kalau dalam sektor pertahanan ini maknanya balik sahaja pasukan ranger, maka data-data kekuatan musuh dia akan beritahu berapakah kekuatan musuh yang dapat lihat daripada proses pemerhatian, apakah senjata yang digunakan, berapa ramai anggota, di manakah lokasi-lokasi, apakah kekuatan. Yang ketiga, hasil sahaja daripada perbincangan dalam proses mengenal pasti kekuatan dan kelemahan musuh, maka mereka akan membuat strategi, merancang strategi dan melakukan pengoperasian. Dan yang keempat itu adalah kalau kita dapat lihat adalah keadaan situasi gempur. Maknanya satu tindakan telah pun dilakukan. Jadi kat sini kita lihat ada satu proses yang akan saya bawa kepada sama-sama untuk dia akan selari dengan apa yang nak kita lakukan dan fahami pada petang ini. Itu motif saya bahawa saya nak bawa rakan-rakan keluar. Sebab selama ni kita tengok dalam sektor pendidikan, tapi kalau kita tengok dalam sektor pertahanan, sebenarnya dia punya nilai kongsi sama, pengoperasian SOP itu sama, iaitu proses penilaian. Proses pentaksir berlaku kat situ. Jadi maknanya dalam sistem ketenteraan ni apabila nak melakukan satu operasi, bukannya sahaja terus cukup pergi ke satu tempat terus attack, tidak. Mereka meninjau mungkin berbulan-bulan lamanya. Dah meninjau lamanya dalam 6 bulan, 7 bulan, baru balik melalui Korise ataupun Koranger, kumpul data,
rancang strategi dan melakukan tindakan. Jadi mereka proses yang berlaku adalah pentaksiran. Maknanya dalam sektor pertahanan pun mereka melakukan pentaksiran. Okey, ataupun penilaian. Kita pergi kepada yang kedua. Okey. Yang kedua ni menarik. Kalau cikgu dapat lihat, yang kedua ni kalau kita dapat lihat, kalau cikgu boleh bacalah kes pembunuhan ngeri di Kota Tinggi, Johor, menyaksikan seorang nenek dipercayai dipenggal oleh cucunya yang mengidap penyakit mental, membuktikan kebimbangan masyarakat. Ini sumber ini sumber daripada Asrul Awani saya ambil, okey. Dan sebelah kanan tu rakan tengok sumber itu adalah merupakan sumber yang sahih saya ambil. Dan cuma yang dekat sini, apabila seorang itu dikatakan di dalam mahkamah mengatakan berkemungkinan dia mempunyai penyakit mental. Jadi orang yang akan memainkan peranan, orang akan memainkan peranan dalam menentusahkan, menentusahkan adalah doktor pakar jiwa. Persoalannya, apakah kaedah yang dilakukan oleh pihak perubatan dalam menentusahkan seorang sakit mental itu sememangnya dia mental ataupun tidak? Ini berdasarkan perkongsian saya bersama dengan adik saya sendiri. Dia merupakan medik di JB tu untuk sakit mental Hospital Tampoi. Hospital Permai. Hospital Permai. Nasib baik. Terima kasih ingatkan saya. Okey, di Hospital Permai. Jadi dia mengatakan bahawa saya bertanya macam apakah dan bagaimanakah seorang doktor itu untuk menentukan bahawa pasien ataupun pesalah yang dimasukkan ke dalam Hospital Permai itu dia memang sebenarnya mental. Sebab benda mental ni kita susah nak lihat. Kalau kita sakit secara fizikal ni, kalau luka ke, bengkak kaki ke, kita boleh nampak. Batuk ke, kita boleh nampak. Kalau contoh macam yang sekarang ni yang dalam dunia kita sekarang ni mengalami pandemik akibat coronavirus, dia ada simptom-simptom dia. Okey, dia ada simptom-simptom dia. Jadi begitu juga dengan sakit mental. Cuma mental ini dia kadang ada kadang tidak. Kat situ yang kita susah. Jadi apabila saya berbincang, saya tanya macam dengan adik saya bagaimana. Seorang medik itu untuk kena pasti, rupa-rupanya saya kongsi kat sini rakan-rakan, pihak medik ini sebenarnya mereka akan mencatat setiap gerak-geri perbuatan. Gerak-geri perbuatan mereka setiap hari. Maksudnya pada hari Isnin, pada pukul 6 pagi apa dia buat. Dia akan rekod. Pukul 6 pagi dia akan lihat orang tu macam mana. Dia duduk macam mana, kaki dia macam mana, tangan dia macam mana, mata dia, kepala dia, semua detail. Pada pukul 7 dia rekod lagi setiap jam. Setiap jam sampai tidur waktu malam pukul berapa semua dia rekod rakan-rakan. Esoknya yang pegawai perubatan yang memerhatikan, mereka akan merekod setiap masa. Rupa-rupanya jika seseorang itu dia sebebangnya bukan penyakit mental, hanya dibuat sahaja yang seolah-olah dia mental, maknanya kelaziman dalam teori pelaziman itu dia tidak kekal sebenarnya. Contoh dia boleh berpura-pura untuk hilang ingatan dalam satu tindakan seolah-olah dia gila, berkemungkinan dalam tempoh 1 minggu ataupun 2 minggu. Sebab orang yang tidak waras ini, yang mental ini, dia pelaziman dia akan berlaku berulang-ulang kali tanpa henti. Perbuatan yang sama. Berbanding dengan orang yang berpura-pura mental. Makanya pada setiap hari data ke analisis. Pada pukul 7, cuba kita lihat apa yang dibuat. Rupanya masuk minggu yang ketiga, perbuatan dah bertukar. Dia akan lihat pula pada hari esok. Makanya perbuatan yang bertukar itu akan menjadi lebih ketara kat situ. Maknanya dia akan lihat lebih kepada tingkah laku. Apa yang saya nak nyampaikan di sini bahawa pihak medik, mereka menggunakan kaedah pentaksiran. Mereka membuat penilaian dalam mentaksir. Jadi mentaksir ini mengumpul maklumat. Setiap data-data yang diperolehi, mereka akan nilai untuk menentukan. Sebab itu kalau kita lihat, adakah masyarakat
teori dengan dengan tata kerja pihak medik, mereka akan percaya, mereka akan yakin. Sebab pihak medik sememangnya menggunakan data itu secara holistik. Untuk membuat satu keputusan, membuat treatment, mestilah bergantung kepada data-data. Okey. Seterusnya, ini saya pasti rakan-rakan yang di luar sana, memang kita sebagai penjawat awam memang tidak boleh lari. Kalau kita lihat setiap tahun kita sebagai penjawat awam diminta untuk mengisikan setiap data-data di dalam lembaga hasil untuk kita mentaksir berapakah tanggungan kita individu. Itu kita kena isi berserta dengan evidence. Lebih-lebih lagi kalau kita kurang bernasib baik, lembaga hasil selepas 3 tahun dia akan minta evidence. Dia minta bukti-bukti. Sebab tu kita punya evidence untuk kita mengisi nilai-nilai angka di dalam borang cukai ini. Kita lebih penting adalah kita menyimpan dokumen-dokumen itu paling lama 5 tahun. Itu yang saya tahulah, 5 tahun barulah kita boleh lupus. Sebab dia akan memanggil balik untuk mengompos segala data-data. Adakah data yang kita masukkan di dalam penilaian secara automatik ini, adakah data-data itu holistik dan realistik? Maknanya apa yang saya nak sampaikan kat sini, maknanya dalam kehidupan kita pun tak lari. Memang kita tak lari daripada pentaksiran. Maknanya kita ditaksir oleh lembaga hasil. Okey, seterusnya masih lagi dalam medik. Masih dalam medik. Maknanya kalau dalam medik ni, kalau anak kita sakit ke, rakan-rakan sakit ke, apa yang rakan buat, kita akan pergi ke hospital. Kita akan pergi ke hospital, maknanya bila sampai ke hospital, doktor, pengamal perubatan, dia akan tanya dulu kepada kita. Dia tak terus katakan bahawa kita demam. Ya, sakit apa? Soalan yang pertama, ya ada apa? Ada masalah apa? Dengan senyuman. Jarang doktor kita tengok dalam muka masam. Itu dia punya etika, dia punya etika dalam keadaan senyuman. Senyuman itu boleh mengurangkan kesakitan pesakit. Jadi kita tengok proses kerja mereka. Yang atas yang sekali kita tengok proses untuk pemerhatian. Mereka akan tanya sakit apa, dia tanya saya sakit demam. Maka dia akan ambil, bila demam automatik dia akan cek kepala, dia tak cek tangan. Dia akan gunakan termometer. Dia akan membuat penyemakan dan juga perekodan, dan akhir sekali hasil daripada treatment ini, maka pembedahan akan dilakukan jika perlu. Pengalaman ni adalah pengalaman saya nak kongsi sama dengan cikgu. Pengalaman mungkin rakan-rakan yang di luar sana ada juga pengalaman kisah tentang keluarga saya dalam medik juga, di mana anak saya disahkan penyakit jantung berlubang dan menjalani pembedahan jantung. Daripada situ saya melihat tata kerja yang dilaksanakan oleh para medik untuk doktor membuat pembedahan jantung selama 3 tahun lamanya. Sebelum nak bedah ni 3 tahun lamanya, saya berulang kali berjumpa dengan doktor. Bermula jumpa dengan Dr. A. Dr. A buat scan, decide, tengok, confirm ada murmur, ada bunyi degupan. Degupan seperti seolah-olah ada bunyi angin pada jantung. Kemudian dibagi tarikh lagi. Dia bagi tarikh 3 bulan, jumpa lagi doktor. Rupanya bukan doktor yang sama. Doktor yang berbeza. Bila jumpa doktor berbeza, tetapi rekod yang saya buat pada doktor yang pertama tu ada. Maka rekod itu dijadikan rujukan kepada rekod doktor yang kedua. Maka dibuat treatment untuk mengesahkan lagi. Begitulah yang berlaku kepada anak saya sehinggalah 3 tahun. Sampai kepada doktor pakar, doktor pakar nombor 1 Malaysia. Nak jumpa doktor pakar, rupanya kita kena jumpa doktor yang paling bawah. Dia ada kelas-kelas dia. Doktor-doktor ni paling bawah, doktor 1, doktor 2, contohnya lah doktor 1, lepas dia jumpa doktor 1, doktor 2, doktor 3, doktor 4, doktor 5, sampailah semua dah doktor ni katakanlah sampai 7 doktor. Yang pakar ni doktor yang ke-8. Jadi maknanya semua data-data yang diperolehi dari 7 orang doktor itu dia akan gunakan, dan akhirnya dia konkludkan bahawa sememangnya anak saya akan menjalani pembedahan. Nampak dulu bagaimana data-data yang ada
selama 3 tahun itu digunakan. Mereka tidak gunakan, okey jumpa doktor 1, rekod, okey nak jumpa doktor 2, data tu dibuang. Tak cikgu. Maka data yang ada selagi ada kita, selagi kita menjalani proses continuous dalam perubatan, berjumpa dengan doktor, selagi itulah data-data tu akan digunakan. Sehingga bila? Sehingga tamat sahaja pembedahan. Lepas pembedahan itu pun masih lagi cikgu, masih lagi jumpa sampai doktor itu sendiri, doktor pakar decide, okey lepas ini dah tak perlu lagi. Tak perlu lagi. Dia mengesahkan bahawa jika selepas tahun tak ada apa-apa, dah tak payah jumpa lagi. Dia sendiri, doktor pakar sendiri yang mengesahkan. Maknanya dia yang menentukan bahawa dah tak perlu, tak ada keperluan bertemu. Okey, yang seterusnya. Ini saya tunjukkan cikgu ini rekod perubatan saya. Apa yang saya nak kongsi dengan cikgu kat sini adalah, kalau cikgu lihat kat sini, setiap data-data yang saya jumpa dengan doktor pakar, semua dinyatakan cikgu. Maknanya kalau cikgu tengok di ujung di sebelah kanan sana, di ujung sebelah kanan tu, cikgu tengok berapa banyak kali saya jumpa doktor-doktor tersebut. Cuma tahun ni jumpa doktor A, tahun depan jumpa doktor pakar A, doktor pakar B. Tahun yang ketiga jumpa doktor pakar C. Maknanya walaupun doktor yang berlainan, tetapi mereka masih lagi menggunakan rekod data yang sama cikgu. Ini menunjukkan apa? Betapa kuatnya, betapa pentingnya perekodan. Penyimpanan data-data itu penting. Dan saya cukup yakin rakan-rakan saya yang berada di sekolah pun sama saja. Mungkin ada yang membuat treatment dekat hospital pun sama cikgu. Bila kita minta aja automatik nombor berapa, IC berapa, dia akan trace balik rekod-rekod. Tujuannya apa? Tujuan untuk kita melihat sejarah doktor, nak refer, nak rujuk. Nak rujuk berapa banyak ubat yang telah kita ambil, apakah jenis ubat, adakah treatment yang digunakan, kita semakin pulih ataupun kita perlukan treatment yang lebih. Ubat yang lebih ataupun dinaikkan dos ubat ataupun dikurangkan dos ubat. Ni contoh je tu. Maknanya rekod ni saya minta sendiri dengan doktor. Doktor boleh tak pinjam, saya nak tengok rekod saya. Sebab doktor itu adalah doktor yang ketiga. Maknanya doktor yang selama ni saya berbual, akhirnya doktor lain. Jadi kita query juga. Adakah data kita, adakah rekod kita memang digunakan? Adakah treatment yang diberikan memang bersesuaian, memang mereka profesional? Dan doktor tu sebenarnya bila saya tanya, berapa banyak ubat yang saya dah ambil? Berapa mg ubat? Apa jenis ubat? Saya tanya balik doktor. Doktor tu, dia tak jawab, dia senyum. Dia minta balik buku kesihatan saya ni, baru dia selak baru dia boleh jawab. Jadi kat sini menunjukkan bahawa doktor pun tak ingat. Sebab banyak pesakit. Tapi dengan adanya data perekodan, itu dapat ia membuat satu kesimpulan. Boleh cikgu ini saya tak kongsi sama dengan cikgu bahawa sektor-sektor lain di lembaga hasil, di sektor pertahanan, sektor kesihatan, semuanya macam kita sebenarnya. Maknanya pentafsiran ini, penilaian ini tidak terasing. Bukan satu benda yang asing. Mereka menggunakan data-data, mereka menyimpan data. Menyimpan data dan mereka menggunakan data itu untuk membuat treatment. Itu yang saya nak bawa rakan-rakan yang di sekolah untuk bersama-sama kita upgrade nilai kualiti, nilai kongsi sama dan kepenggunaan kita dalam perekodan dan penyimpanan serta kepenggunaan data itu dalam merancang program di sekolah. Okey. Ini ke depan tadi. Okey, pada hari ini saya punya objektif saya, okey. Saya akan menerangkan dengan cikgu apakah definisi penilaian. Jadi saya akan go through dengan laju sebab saya cukup yakin rakan-rakan yang di sekolah dah pun mahir, dah pun memahami, dah pun mahir dalam konsep penilaian. Cuma saya ditugaskan untuk membuat refreshment, pembugaran semula. Pembugaran semula dan mungkin ada topik-topik, ada item-item yang saya perlu buat penyegaran ataupun saya lebih fokus kat situ. Okey. Jadi maknanya saya akan terangkan definisi penilaian, konsep penilaian, tujuan penilaian, 5 tahap tindakan dan 4 tahap untuk mencapai standard dalam aspek 45, cadangan aktiviti dalam setiap tindakan,
Okey, cuma cadangan aktiviti dalam setiap tindakan itu adalah saya ambil sebenarnya, saya rujuk daripada beberapa sumber. Sumber yang pertama daripada Cik Nozia Ahmad, saya rujuk kepada beliau. Sumber yang pertama, apakah cadangan aktiviti. Yang kedua, saya ambil daripada kompilasi buku PAK 21 PPD Batu Pahat. Yang ketiga, sumber yang ketiga saya ambil juga sumber daripada penaziran dan sumber yang keempat daripada IPG. Saya combinekan empat sumber tersebut supaya kita garapkan, kita mudah. Jadi kita tahu apakah cadangan-cadangan aktiviti dalam setiap tindakan itu. Yang seterusnya, pelaksanaan perekonomian PPD semasa dalam PDPC dan apa fungsinya. Dan akhir sekali, apakah hubungan data aspek 45 dengan standard. Apa hubungan aspek 45 dengan standard 3? Itu konsep saya pada hari ini saya nak sampaikan, nak kongsi sama. Nak kongsi sama bersama rakan-rakan. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah definisi penilaian. Kalau kita lihat, saya hanya ambil dua. Saya ambil dua daripada profesor yang saya cukup yakin bahawa rakan-rakan amat mengenali beliau. Profesor Yahya Buntat 2014, penilaian pembelajaran berasaskan kompetensi dalam pendidikan teknik dan vocational UTM. Bahawa beliau dahulu seorang guru dan kini baru saja, setahu saya baru saja bersara pada bulan ujung bulan 9, baru bersara saja daripada profesor di UTM. Jadi saya ambil kajian beliau, penulisan, dan ini adalah mengikut Shuffle Bin 1987, mendefinisikan bahawa penilaian adalah merupakan proses untuk menggariskan sempadan, memperoleh dan menyediakan maklumat. Mengikut Sud Nana 89, penilaian juga merupakan satu tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan instruksional telah dapat dicapai atau dikuasai oleh pelajar. Itu pengenalan, definisi yang diberikan oleh mereka. Okey, kita go through lagi. Apakah konsep penilaian sebenarnya? Apakah konsep penilaian? Yang pertama, mesti kita ada sumber data. Untuk menilai seseorang, kita mesti ada sumber data. Daripada data tersebut, kita dapat membuat analisis dan tindakan selanjutnya. Sebab tu, apa-apa sahaja yang kita nak buat, rakan-rakan untuk menilai, konsep dalam penilaian, kita ada sumber data. Yang kedua, data yang ada kita perlu teliti. Adakah data itu autentik ataupun data itu meragukan. Jika data itu autentik, memang kita tengok sahih, maka kita boleh gunakan. Jika meragukan, kita kena buat penilaian kedua. Dan dalam penilaian juga, data mesti dianalisa. Data mentah yang kita dapat, kita mesti analisa. Cuma dalam keadaan sekarang yang canggih ni, saya melihat adalah memudahkan bagi cikgu. Jika cikgu sekarang ni, semua guru saya pasti abang mahir menggunakan Google. Google Form. Sekarang ni dalam keadaan yang norma baharu, maka kita punya pendidikan kita pun ke arah norma baharu. Rata-rata saya lihat cikgu-cikgu semua mahir dalam Google Form, dan dalam Google Form sendiri kalau cikgu buat questionnaire, cikgu buat soalan, automatik kita dah tak pening untuk buat analisa, dia dah analisakan semua maklumat-maklumat, jadi memudahkan kita. Dan dalam masa yang sama, dalam gunakan Google Form juga, data sheet tu boleh dijadikan sebagai dashboard. Okey, jadi saya tak nak cerita yang itu. Saya nak cerita yang terusnya dalam masa lagi dalam penilaian. Okey, cikgu jangan tengok berapa slide sebab saya cuba untuk laju. Dia kalau cikgu tengok slide tu, nanti saya secara psikologi, dia akan tengok lama banyaknya slide. Jangan tengok slide sebab saya akan cuba laju cikgu. Okey, sebab saya faham petang-petang ni guru pada waktu petang dia nak rehat setelah penat melakukan PDPC di pada waktu pagi. Okey, dalam konsep penilaian dalam PDPC ni saya refresh balik. Konsep-konsep dia mestilah berlaku proses penilaian, mengukur, lepas tu dilakukan penilaian secara holistik dan mestilah ada satu perancangan. Perancangan untuk melakukan refleksi. Dan akhir sekali mesti ada tindak susun. Selepas perancangan dibuat, penilaian dibuat, mesti dilakukan tindak susun. Apakah kelemahan-kelemahan yang kita hadapi? Apakah penambahbaikan yang perlu kita buat? Itu dalam konsep penilaian PDPC. Okey, saya teruskan. Okey, saya bagi laju. Okey, ini adalah tujuan penilaian dalam PDPC. Tujuan penilaian yang pertama kita hendak mengesan. Mengesan adakah kekuatan dan juga kelemahan dalam PDPC kita pada seharian. Sebab tu penilaian perlu dibuat.
Yang kedua, kita nak kenal pasti adakah kaedah yang kita gunakan pada hari itu terhadap murid-murid kita. Okey, kaedah itu memang dapat menarik minat. Ataupun kaedah yang kita gunakan tu rupa-rupanya mereka dalam keadaan sekarang ni, bila kaedah kita, bila saya tengok TikTok, saya suka tengok TikTok sebenarnya cikgu. Sebab dalam TikTok ni ada orang kata, oh TikTok tak elok. Tapi sebenarnya dalam pada saya, TikTok sebenarnya banyak memberi saya tambah ilmu. Nilai kongsi tambah kat situ. Bila contoh nilai tambah ini sebagai contoh untuk menyelesaikan matematik, bahagi, darab. Rupanya teknik-teknik di luar negara kita dalam TikTok tu banyak. Kita buat teknik pelaziman, diorang buat teknik pangkah, teknik padi. Saya suka bila saya tengok TikTok je saya akan save. Bila save je saya akan bagi kepada isteri saya. Isteri saya juga seorang guru matematik, jadi dekat sini kami akan berkongsi. Rupanya kita belajar dulu ada kaedah-kaedah lain yang lagi mudah. Jadi tujuan kita sekarang ni adalah bagaimana kita nak mudahkan pelajar-pelajar kita supaya mereka faham bagaimanakah untuk mendapatkan jawapan. Sebab tu pelajar kita sekarang ni kita galakkan mereka mengikut perkembangan ICT tu. Kalau pelajar kita tu dia nakkan satu benda, contoh pengajaran kita, kenapa pengajaran kita tak diminati? Kita kena fikirkan bahawa sekarang ini mungkin cara dan corak kita, mereka lebih suka menggunakan ICT berbanding dengan konvensional. Saya tak kata bahawa konvensional itu tidak bagus cikgu, sebab kita memang dilahirkan dalam keadaan konvensional. Kita dilahirkan daripada sekolah rendah, sekolah menengah menggunakan papan tulis. Tapi pelajar-pelajar sekarang dalam keadaan pandemik kepada endemik, mereka setiap hari, pagi, petang, malam, mereka menggunakan ICT. Cuba tengok anak-anak kita cikgu. Setiap masa gunakan handphone. Bangun pagi pegang handphone, tengah hari handphone, malam pun handphone. Dan cikgu-cikgu mereka menggunakan ICT, cikgu pun pasti menggunakan ICT. Jadi maknanya sekarang ni dah ke arah situ cikgu, ke arah revolusi industri RI 4.0. Okey. Setelah itu dalam penilaian PDPC ini, tujuan dia adalah untuk kita melihat perkembangan murid. Kita menilai, kita lihat adakah prestasi pelajar-pelajar kita mencapai objektif, mencapai sasaran. Kalau dalam sekarang kita dalam PBD, kita melihat adakah pelajar-pelajar kita mencapai tahap sampai tahap 5 sampai tahap 5, itu kita melihat TP pelajar dalam PBD. Dan akhir sekali kita lihat TP tahap penguasaan. Okey, kita teruskan. Dalam aspek 4.5 pada petang ini, kita sudah pasti dan saya dimaklumkan bahawa guru audien pada petang ini adalah dalam kalangan pentadbir. Ada GKMP, ada guru perongkanan, dan juga ada pegawai-pegawai, rakan-rakan saya, pegawai-pegawai PPD yang hebat-hebat. Okey, jadi kat sini saya diarahkan untuk berkongsi bagaimana cara yang perlu dilakukan oleh guru untuk melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Jadi dalam skala 4.5, okey, ada 5 tahap tindakan yang kita perlu lakukan. Yang pertama, kaedah pentadsiran. Yang kedua, kita tengok pemulihan dan pengayaan adakah dilaksanakan dalam PDPC. Yang ketiga, refleksi dan menyemak hasil kerja. Refleksi dan menyemak hasil kerja. Refleksi ni cikgu yang saya nak kongsi sama, bukan refleksi selepas habis kelas, okey bangun semua, terima kasih cikgu, habis je kita pun keluar, kita catat refleksi. Bukan. Refleksi dalam yang 4.5 ni adalah refleksi dalam PDPC yang cikgu laksanakan dalam kelas. Dalam tempoh daripada mula pukul 7 sampai pukul 8. Kat situ cikgu melakukan refleksi. Adakah cikgu melakukan refleksi? Jika benar cikgu melakukan refleksi, apakah tindakan yang akan cikgu buat apabila cikgu melihat ada pelajar cikgu yang tidak mencapai kepada objektif, tidak mencapai apa yang cikgu sasarkan? Maknanya cikgu kena segera berubah. Okey, yang itu yang akhirnya akan wujud kepada pemulihan dan pengayaan di dalam kelas, di dalam PDPC. Okey. Seterusnya bersifat holistik dan autentik. Sini bersifat holistik dan autentik maknanya dalam PBD ini penilaian dirancang untuk kita laksanakan sepanjang masa. Kalau bermula 7 sampai 8, cikgu kena melihat perkembangan pelajar itu secara holistik sepanjang masa.
meliputi semua murid. Bagaimana nak meliputi semua murid? Itu yang saya akan bawa, saya akan bimbing cikgu. Okey, dan ketetapan kepada pelaksanaan ni saya tak ada masalah sebab semua guru dia memang berdasarkan kepada berkeliling yang mengarahkan kita membuat apa sahaja RPF kita mesti bersandarkan kepada sekarang ni di SKP. Okey, dalam 5 tahap tindakan tadi, dalam SKP MG2 standard 4, sudah pasti kita tengok apa yang perlu cikgu buat dalam tindakan. Pertama, apakah kaedah yang cikgu gunakan dalam PDPC? Itu yang akan saya terangkan satu persatu. Yang kedua, adakah cikgu sememangnya menjalankan aktiviti pemulihan pengayaan dalam PDPC? Yang ketiga, cikgu juga dinilai dalam apakah jenis latihan. Adakah cikgu memberi latihan atau tugasan? Okey, saya terlupa. Kalau kita nampak slash, maknanya slash tu atau sama ada dalam satu kelas cikgu buat latihan. Kalau tak ada latihan, mesti ada tugasan. Kalau ada dua-dua lagi bagus. Tapi kat sini dikatakan bahawa slash tu maknanya salah satu. Dia tak boleh dua-dua hilang ni, dia mesti lihat kat situ pemakahan. Begitu juga dengan nombor 2 juga, maafkan saya. Nombor 2, pemulihan. Sama ada dalam PDPC itu cikgu berjaya membuat pemulihan atau pengayaan. Tapi lebih cemerlang, maksudnya cikgu buat dua-duanya sekali. Jika boleh. Jika ada keperluan, cikgu kena buat kedua-duanya sekali. Okay? Dan yang nombor 4, refleksi PDPC. Itu yang saya katakan, yang saya terangkan kat sini. Dalam 45, rata-rata saya jumpa rakan-rakan saya di sekolah mengatakan bahawa refleksi ini adalah refleksi selepas. Selepas saja keluar dalam kelas, baru cikgu tulis kat bawah. Dekat lesson note tu, impak dia apa, di akhir pengajaran, ramai guru-guru dia dah standby kan dengan ayat 38, dikosongkan per 38. Jadi nanti dia letak 35. Ya bukan refleksi itu cikgu, mana refleksi tindakan segera yang cikgu lakukan ketika dalam PDPC itu. Dan yang kelima adalah menyemak atau menilai hasil kerja atau gerak kerja atau latihan atau tugasan. Mana salah satu cikgu? Ada 2 pun boleh, ada 1 pun tak apa cikgu. Okey. Untuk 5 tahap tadi tindakan, kita nak melihat cikgu-cikgu kita mencapai paling maksimum, yang paling bagus, dia mesti dapat 4. Mencapai tahap kualiti 4. Dia 4. Jadi sekarang ni tengok objektif, adakah setiap tahap tindakan itu berdasarkan objektif OP. Itu yang kalau rakan-rakan ingat, rakan-rakan ikuti dalam DC pertama, Dynamic Coaching pertama, Cik Noziha Ahmad menerangkan berkaitan tentang guru sebagai perancang. Ini ada kaitan dia. 45 mesti relate dengan 40.1 cikgu guru sebagai perancang. Maknanya cikgu kena tengok juga lesson note. Adakah merujuk kepada objektif pembelajaran. Yang kedua, adakah mengikut ketetapan arahan pelaksanaan taksiran yang sedang buka puasa. Yang ketiga, adakah menyeluruh dari segi kecakupan. Saya letak warna kuning, itu maknanya pemberat itu. Menyeluruh, maknanya meliputi kepada murid. Semua murid menyeluruh. Dan yang akhir sekali kuning itu berterusan atau konsisten atau segera. Salah satu. Okey. Ini saya sudah pasti cikgu lihat guru sebagai penilai ini. Okey, saya go through. Apa pun dalam 45 sebenarnya dia melibatkan kata dasarnya yang paling utama adalah guru melaksanakan pentaksiran sebenarnya. Pentaksiran ni besar, dia luas. Tapi kita fokus kepada menilai. Okey. Yang ini saya nak refresh balik. Peratusan nilai peratusan mengikut aspek. Okey, mengikut aspek. Jadi saya kalau kita tengok ni macam pening, saya mudahkan cikgu. Ni saya mudahkan. Kalau kita dapat lihat paling tertinggi adalah guru sebagai pendurung. Yang sebelum saya terangkan, yang sebelum slot saya ni 2 minggu lepas kalau tak silap saya. Okey, rakan-rakan kalau nak lihat balik video-video kami ada buat rakaman dan kami masukkan dalam YouTube channel SIC kami. Nanti saya akan tunjukkan kat mana rakan-rakan boleh lihat. Semua ada rakaman yang lain, bimbingan yang lain, siri-siri tambahan maklumat semua kami masukkan dalam YouTube untuk nilai fungsi sama yang berterusan. Dia bertanya sekali tetapi berulang-ulang kali. Bukan saja di Pontian tetapi malah di satu dunia.
Kita boleh kongsi sama. Cuma hari ni kalau kita tengok guru sebagai penilai 10 markah, 10%. Tapi 10% ini sebenarnya saya cukup yakin, cikgu, saya cukup yakin bila saya melihat rakan-rakan dan saya ni berkongsi dengan rakan-rakan SIC saya yang lain dan juga di negeri saya yang tang ini guru sebagai penilai ni rata-rata maknanya nilai 10 markah dipenuhi itu boleh dilihat mungkin berlaku sedikit kecairan penilaian. Kat situ saya nak bantu cikgu supaya mendapatkan 10 markah yang tepat. Okey. Okey, ini tak asing lagi. Ini saya ambil daripada daripada borang SKPM G2 standard 4 4.5. Ini menjelaskan semuanya apa yang perlu cikgu capai. Okey. Ini cikgu dah tengok lah. Okey, tugas saya hari ini adalah tahap tindakan 1. Masih lagi dah nama bedah. Jadi maknanya semuanya gambar bedah. Seolah-olah kita nak kena bedah. Okey. Tahap tindakan 1, kategori tengok guru melaksanakan pentaksiran. Okey. Pentaksiran. Kena lihat pentaksiran. Jadi dalam aspek apakah kaedah pentaksiran dalam PDPC yang cikgu gunakan. Saya nak kongsi sama dengan cikgu pada hari ini, nak share sama-sama. Okey, mungkin ada di antara rakan-rakan yang memang dah tahu. Sebenarnya pentaksiran ini dalam bahasa Latin dia adalah accidere. Ada sebut accidere. Mana satu pun ikut saja cikgu, tak ada masalah asalkan kita faham maksud bahasa Latin tu. Kadang-kadang kita faham makna bahasa Latin, kita tahu tapi kita tak mengamalkannya. Lebih baik pada saya, kita mengamalkan dan kita tahu apa yang kita amalkan. Sebenarnya accidere ni adalah bermaksud duduk di sebelah untuk memantau perkembangan, kebolehan atau kelemahan pelajar-pelajar kita. Itu maksud dia sebenarnya. Pentaksiran ni maksudnya kita duduk di sebelah. Tapi dalam keadaan sekarang, dalam keadaan pandemik, PDPR, kita tak mampu duduk sebelah. Malah kita tak dibenarkan. Duduk pun sekarang ni, kalau duduk sebelah, silap-silap, polis duduk sebelah kita. 2,000 dalam tangan, kita kena saman. Itu semua dalam keadaan pandemik. Dalam keadaan norma baru kita kena faham SOP. Kenapa dan mengapa kita tak boleh seperti dahulu. Okey, insyaAllah kita sama-sama doa cikgu. Semoga wabak yang ada di negara kita, di dunia ini dapat kita hindari. Okey, go through. Alright. Okey, dalam tindakan 1, ini yang saya katakan tadi bahawa saya ambil maklumat-maklumat ini sebenarnya bukan daripada saya. Saya suka buka internet, saya suka explore, saya suka dapatkan daripada rakan-rakan yang lebih mahir daripada saya. Sebenarnya rakan-rakan saya yang berada di Pontian lebih mahir, lebih expert daripada saya. Cuma saya ditugaskan untuk menyampaikan. Jadi saya pun bila tugaskan, saya pun minta rakan-rakan saya yang mahir, minta pendapat beliau, pendapat mereka apakah yang boleh ditambah baik untuk diberikan kepada rakan-rakan pada hari ini. Bukan senang untuk saya sampaikan dalam tempoh yang ini. Saya diberi tempoh dalam 1 jam setengah. Dalam 1 jam setengah untuk menyampaikan. Kalau boleh saya nak bagi dia 1 jam je. Tengok ikut keperluan mana. Kalau boleh kita laju, saya lajukan. Tapi yang mana penting tu saya kena fokus. Okey. Dalam pelbagai kaedah pentaksiran ni, kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat yang ini, tak ada pun mana-mana panduan. Tak ada mana-mana panduan. Pihak penaziran pun tak bagi panduan dekat cikgu-cikgu. Apakah yang dikatakan sebagai kaedah pentaksiran dalam PDPC? Apakah yang dimaksudkan dalam menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan? Jadi itulah tujuannya pada hari ini saya cuba mendapatkan maklumat-maklumat, kumpul maklumat hasil daripada rakan-rakan kami, hasil daripada penaziran, daripada maklumat-maklumat saya buka video YouTube, tengok pula dalam internet, banyak mencari cikgu. Jadi hari ini saya kumpulkan menjadi tafsir, bukan taksir, tafsir saya rumuskan jadi seperti sedemikian rupa. Jadi maknanya ini boleh dijadikan sebagai satu rujukan untuk cikgu. Apakah tindakan 1? Okey, yang pertama kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ni memang kita sudah pasti berlaku dalam keadaan 3 bentuk: pemerhatian, lisan dan penulisan. Bagaimana kaedah mentaksir pembelajaran murid, apakah prosesnya, apakah indikator pentaksirannya, apakah intervensinya, bagaimana perekodan data itu direkod.
Yang ini semuanya saya tak perlu terangkan sebab cikgu pun dah mengalami, dah memahami dan melaksanakan pun. Jadi tugas saya adalah bagaimana dia lebih deep dalam bagaimana kita nak upgrade sebagai untuk bagaimana kefungsian data itu digunakan. Itu tugas saya. Okey. Kalau ada soalan cikgu boleh ni terus tanya cikgu Okey. Yang seterusnya ini interaksi secara lisan. Ini pun saya cukup mahir, saya cukup yakin bahawa cikgu mahir pun dalam pentaksiran secara lisan ni dia melibatkan 3, murid dengan guru, murid dengan murid dan juga murid dengan bahan pembelajaran. Okey. Dalam pentaksiran lisan ini adalah contoh adalah contoh bagaimana pentaksiran lisan dilaksanakan. Apa tujuan dia? Apakah kemahiran dia? Mengapa lisan ini dilaksanakan? Okey. Ini aspek-aspeknya gitu. Seterusnya, aktiviti yang boleh ditaksir dalam bentuk lisan. Okey, yang ini. Ini pun saya rujuk dalam buku PBD pun ada juga sebenarnya, PBD edisi kedua. Itu pun saya rujuk, saya terjemahkan dalam bentuk gambar, visual. Lagi mudah, lagi senang kita faham, lagi senang kita ingat. Nak baca buku yang tebal-tebal, saya yakin cikgu pun tak sempat sekarang ni. Sebab dalam kengkangan masa kita nak buat PBD lagi, dalam keadaan PDPR, budak tak ikut lagi. Banyak isu-isu yang timbul dalam PDPR ni. Tapi kita cuba permudahkan cikgu. Kita bersifat wasatiyah, bersederhana, bersifat husnuzon. Kita buat yang terbaik. Yang penting kita dah laksanakan. Bukannya kita tak laksanakan, tapi kita cakap kita dah laksanakan. Itu lain. Okey, yang ini. Okey, dalam pentaksiran tulisan pula. Ini contoh-contohnya yang boleh digunakan. Jadi kalau dalam pembelajaran kalau kita lihat, ada latihan. Kita tengok latihan atau ujian bertulis. Mana itu telah merangkumi kepada pentaksiran dalam bentuk tulisan. Okey. Ini hasil proses dan hasil kerja murid. Ini contoh-contohnya dalam bentuk pemerhatian. Maknanya tak semestinya lisan saja. Maknanya dalam bentuk pemerhatian pun kita ambil kira dalam PDPC. Okey. Tahap kedua. Masih lagi dalam pentaksiran iaitu menjalankan aktiviti pemulihan pengayaan. Pemulihan atau pengayaan. Okey. Ini juga aktiviti pemulihan pengayaan dalam PDPC yang boleh kita kongsi sama. Yang saya dapat kumpul ni lah cikgu, 6. Dalam banyak-banyak semua tu saya cari sumber ni 6. Cikgu boleh baca sendirilah. Benda yang sama dan benda yang memang cikgu dah laksanakan pun. Okey. Dalam pemulihan pengayaan, ni di mana kita perlu buat, mesti buat cikgu sebab sekarang ni kalau cikgu lihat dalam setiap aspek standard 4 ada di antara aspek-aspek dalam aspek 4.1 ada aras keupayaan murid yang pelbagai aras kat situ untuk kita lihat adakah cikgu sememangnya mengenal pasti, cikgu telah pun bersedia, cikgu telah pun melaksanakan murid yang terbeza, pembelajaran terbeza, macam mana nak laksanakan. Sudah pasti ada selepas itu, setelah cikgu buat refleksi, mesti buat, murid ni tak capai, ajar-ajar tak boleh, ajar-ajar tak boleh. Maknanya cikgu mesti ada buat plan B. Mesti ada pelajar yang perlu dipulihkan dan ada pelajar yang perlu kita tambahkan pengalaman, tambahkan pengetahuan ataupun kemahiran. Yang penting cikgu dalam keadaan sekarang ini, kita bagi pelajar kita untuk menguasai kemahiran asas. Sebab tu kita perlu buat pemulihan. Tambah-tambah lagi sekarang dalam keadaan pandemik, dalam PBD sekarang ni, untuk main perkasaku, saya pun dipahamkan bahawa sekarang ni pihak kementerian ni sendiri sekarang sedang memperkasakan PBD. InsyaAllah saya cukup yakin rakan-rakan yang berada di sekolah nanti, insyaAllah pihak pentadbiran akan menyampaikan apakah yang dimaksudkan main perkasaku, bagaimana main perkasaku dilaksanakan di sekolah nanti. Okey. Saya terus pada tahap tindakan 3. Okey, dalam tahap tindakan 3, apa yang cikgu perlu lakukan adalah memberikan latihan atau tugasan. Latihan atau tugasan berkaitan isi pelajaran. Okey, ini pun sama juga. Okey, kalau kita lihat semuanya masih lagi merujuk kepada lesson note. Masih lagi merujuk kepada OP dan KK. Objektif pembelajaran, kriteria kejayaan, nak tengok latihan dan tugas. Jangan kita ajar
murid kita asas contoh matematik, tetapi akhirnya latihan kita bagi dalam bentuk problem solving dengan masalah. Kita ajar asas, tapi akhirnya okey buat muka surat ni, kita suruh budak semak, okey buat muka surat 23, okey, soalan 3, soalan 5, soalan 7, problem solving. Sedangkan kita ajar. Dia mesti ada kaitan dengan OPKK kita. Jadi kalau cikgu nak fahamkan ini, cikgu baca nanti. InsyaAllah cikgu video ni pun saya akan upload dalam SIC channel. Jadi boleh menjadikan rujukan untuk cikgu. Okey. Dan tindakan 4, tindakan 4, guru melaksanakan pentaksiran dengan membuat refleksi. Ini yang saya katakan refleksi. Refleksi yang dinyatakan di sini dalam 4.5 bukan refleksi yang cikgu dah keluar kelas. Maknanya di dalam kelas, semasa cikgu melaksanakan PDPC itu. Sebab tu kita kena lihat bagaimana cikgu-cikgu kita, rakan-rakan kita bersedia. Bersedia ketika mengajar. Dalam mengajar sebenarnya dia dah lihat dah. Dia buat aktiviti, dia bagi teori, diterangkan di papan hitam. Kemudian apabila dilakukan aktiviti kooperatif, kooperatif dalam kumpulan, dia ada pelajar yang tak berupaya untuk mencapai. Kat situ cikgu kena bijak melaksanakan apakah aktiviti yang perlu dilaksanakan untuk cikgu, dilaksanakan oleh pelajar tersebut, supaya objektif tercapai. Kemahiran asas itu diperoleh. Itu yang penting. Maknanya cikgu kena bersedia lah. Okay, itu yang saya maksud refleksi kat situ. Bila saya rata-rata jumpa rakan-rakan di sekolah, saya tanya refleksi, macam mana cikgu menilai refleksi rakan-rakan guru di bawah sekalian cikgu. Mereka kata refleksi ni di akhir selepas keluar daripada kelas. Oh tidak cikgu. Yang ini untuk 4.5 refleksi di dalam. Apakah tindakan-tindakan? Iaitu tindakan apakah keperluan yang cikgu boleh bagi. Itu yang berlaku bila pelajar kita, tiba-tiba tengah buat latihan, okey cikgu bagi latihan, tiba-tiba ada pelajar datang, cikgu saya dah habis. Ini sekolah rendah, kita sekolah rendah, cikgu saya dah habis cikgu. Budak tu tercengang, cikgu pun tercengang. Lepas tu cikgu dah tak tahu nak suruh buat apa lagi. Kat situ sebenarnya bermain peranan untuk adanya pengayaan. Latihan tambahan yang kita bagi. Okey? Okey, bila sebut refleksi, ni kita refresh balik sikit refleksi. Okey, itu yang kita lihat di sebelah kanan adalah definisi refleksi. Okey, mengikut Dewi 1993 dan juga Anipah 1999. Tapi yang sini yang sebelah kiri saya nak kongsi sama dengan cikgu adalah proses pemikiran kritikal. Refleksi ini adalah merupakan proses pemikiran kritikal yang menggunakan pelbagai faktor untuk memberi pengajaran guru dalam kelas. Di mana guru juga perlu membuat perubahan secara langsung apabila keadaan tidak jangka berlaku ketika mengajar. Itu yang katakan tadi. Alamak, aku dah jangkakan bahawa pelajar aku dapat ni rupanya 3/4 tak boleh. Maknanya plan B apa? Maknanya cikgu kena buat perancangan. Jika plan A gagal, ada plan B. Ni. Okey. Menurut Stone 1983, refleksi terbagi kepada 3 peringkat. Kenapa saya kena bagi juga benda ni cikgu? Sebab inilah yang cikgu buat sebenarnya. Jadi selepas ini, jika ada mana-mana pegawai tanya dengan cikgu, cikgu buat refleksi tak? Boleh terangkan tentang refleksi? Cikgu boleh terangkan. Sebab refleksi, mengikut Stone 1983, refleksi berlaku dalam 3 peringkat, iaitu refleksi semasa pengajaran. Kalau kita lihat di situ, merujuk kepada pemikiran langsung apa yang dilakukan oleh guru ketika mereka mengajar. Guru melaksanakan tindakan pengajaran berdasarkan teori-teori yang pernah dipelajari. Maksudnya apa yang cikgu faham, apa yang cikgu pelajari, apa yang cikgu fahami, cikgu lontarkan di dalam pengajaran cikgu. Maknanya teori cikgu itu dalam pengajaran. Lepas itu cikgu lihat apakah tindakan, adakah murid menerimanya. Okey, selepas cikgu mengajar saja, cikgu lihat. Yang kedua, refleksi selepas pengajaran. Habis belajar aja cikgu tengok pula. Nak memahami adakah murid, kita tengok interaksi dengan murid. Adakah murid-murid bila kita bagi soalan, adakah murid-murid dapat menjawab? Itu pun berlaku refleksi selepas pengajaran. Okey, dan yang akhir sekali yang saya katakan tadi, yang ini di luar kelas, refleksi tindakan susulan. Itu yang biasanya kita buat, kita tulis apakah kesimpulan di akhir pengajaran. Ini peringkat yang ketiga. Ini menurut Stone. Okey. Yang kedua adalah saya nak bawa je cikgu pengenalan. Mungkin rakan-rakan ada yang tahu, cuma saya nak refresh balik.
Yang kedua, model Johnson 1998. Ini sebenarnya adalah sama juga dengan yang ketiga. Mirip-mirip, cuma dipecahkan lagi dengan lebih detail. Yang pertama tu maknanya pemahaman. Pemahaman ni maksud cikgu fahamkan konsep tentang teori pedagogi digunakan dalam PDPC. Maksudnya dalam kaedah guru KBSR tukar kepada KSSR sudah pasti berlaku perubahan dari segi konten. Jadi maknanya cikgu nak yang dulu terpaksa belajar tengok lihat sepatah cikgu dihantar kursus, cikgu memahami apa yang perlu cikgu sampaikan. Maknanya cikgu kena tahu mesti relate dengan DSKP yang terbaru. Maknanya pemahaman cikgu kena upgrade lah. Kalau dulu kita tak sibuk dengan pentaksiran, sekarang kita dah sibuk dengan pentaksiran. Kalau dulu tak ada peperiksaan, dulu ada peperiksaan, sekarang dah tak ada peperiksaan. Penilaian murid sepanjang masa. Itu pemahaman. Maknanya apa yang kita fahamkan dalam pembelajaran kita, macam contoh saya cikgu-cikgu saya katakan. Maknanya cikgu kena faham sekarang ni. Kalau dulu kita lihat, saya cukup yakin ramai rata-rata rakan kata apa? Silibus sekarang tinggi. Memang tinggi cikgu. Itu yang dia katakan bahawa perubahan dalam kandungan, perubahan dalam kandungan dalam KBSR kepada KSSR, perubahan daripada KBSN kepada KSSM. Okey. Berlaku revolusi sebenarnya. Okey, daripada pemahaman kita pergi pada transform. Transform ni sebenarnya bagaimana teori yang cikgu dah belajar. Kena belajar ni. Dulu tak ada belajar diversity sains. Sekarang ni kena belajar diversity. Cikgu kena fahamkan. Walaupun dulu tak belajar, cikgu kena belajar dan apa yang cikgu faham itu cikgu kena sampaikan maklumat dalam kelas. Sama je, cuma dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan. Cikgu melaksanakan PDPC itu dalam kelas dalam bentuk kooperatif. Sebab sekarang ni cikgu semua kooperatif. Kenapa kooperatif? Sebab dalam kooperatif itulah dia akan mencakupi kepada keseluruhan markah. Itu yang saya nak share dengan cikgu. Akhir nombor 4 kepada penilaian. Guru menilai. Dapat guru menilai, cikgu buat refleksi. Sama je. Cuma bila refleksi yang ini, guru membuat dengan sendiri terhadap PDPC dan dengan melihat respon murid. Dan yang keenam adalah pemahaman baharu. Baharu ni maksudnya tindakan apakah yang cikgu perlu lakukan. Sekiranya cikgu lihat pelajar cikgu ramai yang tidak memahami, tidak mencapai objektif. Apa tindakan? Jika ada yang ramai mencapai tetapi kurang, ada segelintir yang tidak mencapai pun cikgu kena laksanakan segera. Itu dinamakan pemulihan dan pengayaan. Okey, ini lebih detail cikgu tentang pemahaman tadi, model Johnson 1998. Tapi saya dah terangkan ni, saya terus je lah. Okey, tahap tindakan yang terakhir. Masih lagi penafsiran. Saya nak tegaskan kat sini, menyemak. Ada tak cikgu menyemak? Tak ada menyemak. Tengok yang kedua. Ada tak menilai hasil kerja murid dalam PDPC? Kalau dalam PDPC, okey, gerak kerja murid dalam PDPC. Latihan yang diberikan dalam PDPC. Dan tugasan dalam PDPC. Saya tak katakan tugasan selepas PDPC. Maknanya loceng pelapan, okey, cikgu keluar, okey ada tugasan, ada kerja rumah. Okey, kerja rumah itu saya tak tekankan sangat. Dia di slot lain. Tapi kat sini yang saya katakan adalah semua ini hasil kerja latihan tugasan ini dalam PDPC. Itu yang kita kena lihat. Ini dia. Ini dia cadangan tindakan yang boleh dilaksanakan. Penerangan. Ini cikgu boleh baca sendirilah. Tak apa cikgu jangan risau. Ini pun saya akan bagi nanti. Saya akan minta timbalan pembelajaran saya untuk share dengan cikgu. Cikgu boleh ambil PowerPoint dan juga video cikgu boleh layari video kami dalam YouTube channel SIC 7 nanti. Okey. Ini saya harmonikan. Yang nampak berserabut-serabut tadi tu banyak sangat, mungkin cikgu pening. Petang-petang ni pening. Ni saya pendekkan. Sebenarnya yang di atas itu ada tahap kualiti. Yang tadi tahap kualiti. Yang di sebelah kiri tahap tindakan. Maknanya dalam guru sebagai penilai ada 5, iaitu kaedah pentaksiran, pemulihan pengayaan, latihan atau tugasan, refleksi, yang akhir sekali menyemak atau menilai hasil kerja, gerak kerja latihan atau tugasan. Kalau kita lihat sebenarnya guru-guru
ataupun rakan-rakan kena nilai mengikut semua tau. Tahap kualiti untuk mencapai satu, berdasarkan objektif pembelajaran. Yang ini saya tak ada masalah. Dia mesti mencapai. Yang kedua, ketetapan atau arahan pentaksiran berpokok kuasa. Ini pun tak ada masalah. Okey. Secara menyeluruh dari kecukupan dan kecakupan dan meliputi semua murid. Perlu semua cikgu perlu. Dan sekali secara berterusan atau konsisten atau segera. Okey cikgu, yang ini pada saya tak ada masalah. Yang saya khawatirkan yang ini. Yang ini saya khawatirkan. Jadi itu yang perlu dicapai. Yang ini sekarang ni daripada pemerhatian dan juga dapatan saya melihat rata-rata guru dia sebenarnya dekat tahap kualiti 3 itu ada sedikit kelonggaran, kecairan, kebimbangan dalam melihat kualiti dalam guru sebagai penilai. Okey, untuk letakkan mereka ini menyeluruh dari segi kecukupan dan kecakupan. Dan kita nampak dia tak kata atau dia kata dan. Maknanya mesti menyeluruh, mesti cukup dan mesti cakup semua murid. Daripada segi apa kita tengok tahap tindakan. Maknanya kalau pentaksiran itu, kalau dalam pentaksiran adakah cukup soalan? Soalan, bagi 3 soalan tu dalam kelas cikgu menyoal tu kat dalam pentaksiran tu, adakah mencakupi pada apa yang dia ajar OP? Kalau OP dia ada 1 ataupun 2, sama tak dengan objektif pembelajaran OP dia? Itu kena relate. Dan meliputi semua murid. Ramai rata-rata sebenarnya tak faham yang ini. Meliputi semua murid maknanya cikgu yakin bahawa bila cikgu soal, katakanlah cikgu soal secara lisan, okey, semua murid boleh jawab. Dekat situ sebenarnya pada 13 dan 14 pada 13 dan 14 kami telah pun melaksanakan telah pun melaksanakan penerangan tentang pembelajaran terbeza. Kalau cikgu tengok betul-betul dalam pembelajaran terbeza yang kami sampaikan, dan dalam YouTube channel kami pun ada sebenarnya cikgu, pembelajaran terbeza tu kami terangkan sebenarnya apakah bagaimana untuk mencapai semua ini daripada merah kepada hitam. Sebab itu kalau cikgu lihat, untuk kita meliputi semua murid, sebab itu kita galakkan melaksanakan kooperatif. Kerja berkumpulan. Bila berkumpulan, akhirnya kaedah pentaksiran dia akan jadi hitam. Pemulihan pengayaan cikgu laksanakan dalam bentuk pembelajaran terbeza berkumpulan. Cikgu dah asingkan murid lemah sekian latihan dia. Berapa banyak latihan dia. Sebab contohnya bilangan soalan itu dia adalah subjektif bagi saya. Cikgu yang tahu pelajar cikgu. Jadi cikgu tahu adakah 3 soalan ini sebenarnya dia memadai. Berbanding dengan saya, kalau saya mengajar, pelajar saya lain. Mungkin pada saya, pelajar saya tak boleh 3 soalan. Pelajar saya mesti 5 soalan. Dia bergantung pada cikgu. Sebab tu saya katakan saya pulangkan balik kepada cikgu. Hanya jauh hari yang kenal manikam. Itu dengan cikgu, cikgu kenal pelajar-pelajar cikgu. Lepas tu saya tidak mengetatkan, saya tidak mengatakan bahawa perlu 3 soalan, perlu 10 soalan. Tak, dia terpulang kepada cikgu. Cuma adakah dia menyeluruh? Itu sebab itu digalakkan cikgu membuat kooperatif dan kolaboratif. Kooperatif, kerja dalam kumpulan untuk menghasilkan satu keputusan, satu maklumat. Kolaboratif adalah hasil rumusan dalam kumpulan itu dikongsi sama mengikut setiap kumpulan yang ada dalam kelas. Dan dilihat nilai kongsi tambah kat situ. Itu perbezaan dia. Dari segi latihan tugasan pun adakah meliputi semua murid? Kalau terbeza tu, kita lihat budak yang pandai, dia punya soalan berbeza dengan budak yang lemah. Daripada segi bilangan, dari segi aras. Sebab tu saya kata kalau rakan-rakan nak tahu, okey boleh rujuk dalam video kami yang lalu. Okey, begitu juga dengan menyemak hasil kerja, gerak kerja, latihan dan tugasan. Lepas tu kalau kita buat kooperatif, kalau saya cukup yakin kalau cikgu buat kooperatif, cikgu buat kerja berkumpulan, ada aktiviti kooperatif dan kolaboratif, insya-Allah. Kalau cikgu buat dan ada peringkat-peringkat keterbezaan kat situ, automatik dia dapat memenuhi semua kriteria dalam tahap kualiti 3.
Yang lain pada saya tak ada masalah. Kalau objektif pembelajaran, automatik cikgu semua dapat. Jika lesson note ditulis. Kalau lesson note tak tulis, tak dapat lah cikgu nombor 1. Tapi rata-rata kebanyakan guru-guru kita, nombor 1 tak ada masalah, tahap kualiti 1. Absolutely dia dapat. Tahap kualiti 2 tak ada masalah. Yang keempat pun tak ada masalah. Tapi saya amat bimbang untuk yang ketiga. Okey. Ini yang saya katakan cikgu. Sebenarnya pihak SIC kami telah pun membuat satu modul di waktu pandemik. Di waktu pandemik sebab kami memikirkan apa yang boleh kami bantu kepada cikgu secara maksimum. Sedangkan kami tak boleh bantu, tak boleh masuk sekolah, kami tak boleh menghubungi cikgu. Sebab dikatakan bahawa guru amat tertekan apabila SIC datang untuk membimbingan dalam talian. Pun ada tekanan-tekanan. Jadi kami memikirkan apa lagi cara. Jadi kami alhamdulillah atas kesepakatan SIAC dan juga SPJ, Sektor Pembelajaran Pontian, dan juga tim alam perancangan kami Haji Zaidi memberi ruang dan peluang kepada kami untuk berkarya. Jadi kami bersama-sama membaca, mencari maklumat dan menyusun dan mengemas kini dan jadikan dalam bentuk yang ini sedemikian rupa. Yang muka depan ni semua yang menggambarkan keterbezaan di dalam kelas. Ini kalau rakan-rakan boleh dapat buku ni, memang dia sebenarnya bersesuaian. Kalau lebih-lebih lagi pada unit 6, kalau tengok nombor 6, kami membantu bagaimana guru memahami bagaimana nak membezakan pengajaran dan pelajaran dalam bilik. Dalam kelas, bagaimana guru nak membezakan pengajaran dan pelajaran dalam bilik. Dia berbeza. Okey? Bagaimana guru membezakan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah, persekitaran emosi. Bagaimana nak membezakan dan bagaimana penulisan RPS. Itu yang saya laksanakan. RPS itu kami bedah. Sebenarnya RPS mungkin rakan-rakan ada di antara sana bila dengar yang terbeza je, banyaknya lesson note nak kena buat. Aku nak bezakan soalan K1, budak pandai apa nak buat, budak lemah apa nak buat, budak jana apa nak buat. Sebenarnya apa yang cikgu ada, kami cuba nak bantu terjemahkan kata-kata itu dalam bentuk keterbezaan. Sebenarnya cikgu dah buat, inilah terbeza dia. Saya menyoal, ini dah terbeza. Ke mana lagi keterbezaan itu? Daripada segi apa? Visual, auditory, kinestetik. Kat mana kinestetik? Kat sini kinestetik. Kat situ. Jadi kalau cikgu boleh dapatkan buku ni, okey, nanti saya kalau cikgu berminat, cikgu boleh tengok sendiri di dalam YouTube kami, bukan dalam video, di penerangan video tu ada, saya akan masukkan dalam masukkan nombor telefon dan juga Google Form. Kalau cikgu berminat lah untuk dapatkan ni, buku ni. Okey, ni saya buat promosi lah, saya buat promosi. Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang baru nak tahu. Sebenarnya ini adalah inisiatif SIC PPD Pontian. Kami 11 orang, kebelasan 11 bersama-sama untuk membangunkan YouTube channel ini sebenarnya. Tujuan kami satu. Tujuan untuk membantu menyebarkan maklumat secara konsisten dan holistik. Konsisten. Maknanya segala ada maklumat kami buat penambahbaikan. Kalau cikgu tengok, sentiasa kalau cikgu ikut, cikgu subscribe kami, apa sahaja maklumat yang kami buat, kami paparkan. Holistik sepanjang masa, insyaAllah. Sekali diberi ruang dan peluang, kami akan masukkan. Tujuan dia apa cikgu? Tujuan dia kami nak seiring dengan cikgu. Cikgu laksanakan PDPC, cikgu buat Google Meet. Kami pun sama-sama juga buat macam ini lah, Google Meet juga. Kami bimbing cikgu. Benda yang sama kita buat. Cuma kami bangunkan YouTube channel supaya cikgu boleh rujuk berulang kali. Yang kedua, cikgu boleh sampaikan maklumat yang kami beri ini 100%, 100% sampai kepada guru-guru. Sebab isunya adalah apabila saya sampaikan, kami bagi taklimat di jabatan ke, kementerian bagi taklimat ke, kita sampaikan maklumat yang kita dengar tu, pergi sampai kat sekolah sebenarnya berlaku kecairan tu. Tapi kalau ada video, maknanya tak payah cikgu nak cerita panjang, cikgu suruh rakan-rakan dengar. Okey, lihat, buka, automatik apa yang cikgu terima pada hari ini, begitulah juga diterima oleh guru-guru di sekolah nanti. Itu harapan kami. Kami nak mengurangkan kecairan maklumat. Okey, dan akhir sekali adalah jadikan evidence. Evidence bahawa sebenarnya sememangnya
kami di PPD, SIC Pontian sentiasa membimbing guru-guru sebelum pandemik, dalam pandemik dan endemik. Buktinya YouTube channel. Maknanya kami bimbing bukan sahaja di dalam daerah, malah negeri, malah luar daripada negeri Johor. Tu yang saya katakan. Ada YouTube channel ni, ada rakan guru-guru kita yang di luar sana daripada negeri-negeri Selangor, ada daripada negeri Melaka yang sedang mengikuti. Yang sedang mengikuti video kita. Waktu sekarang pun ada mengikuti video kita. Tujuannya, itulah yang saya katakan bahawa niat kami adalah untuk kongsi sama, nilai kongsi sama secara konsisten dan holistik. Maknanya begitu juga dengan cikgu. Kalau cikgu lebih baik kan cikgu buat channel, cikgu sampaikan, cikgu dah ajar dalam kelas, lepas tu cikgu boleh share, cikgu buat channel, cikgu masukkan, jadi pelajar cikgu boleh buat ulangan sebenarnya cikgu. Lepas tu kalau dia katakan bahawa cikgu tak mengajar, ada isu mengatakan cikgu tak mengajar, so cikgu boleh tunjukkan channel cikgu, ini bukti cikgu mengajar. Itu salah satu cara cikgu, salah satu cara untuk kita jadikan kita punya pembelajaran dalam talian ini sebagai evidence. Okey. Ini di antara antara pengisian. Banyak juga sebenarnya. OPPR ada, OPPM ada. Daripada 4.1 sampai semua rakan-rakan saya yang hebat. Kalau cikgu tengok yang ni, sampaikan kepada KMR. Cik Noziha Ahmad. Cikgu tengok, diterangkan satu persatu. Tujuan kami supaya maklumat 100% sampai dekat cikgu. InsyaAllah cikgu boleh layani sendirilah. Kalau cikgu ni, cikgu tengok dalam type aja ni, SIC plus PPD Pontian channel, automatik dia akan keluar. Semalam ni ibu saya masukkan ni, yang atas tu pembelajaran terbeza. 23 jam yang lalu. Saya masukkan. Tujuannya, kalau cikgu tak sempat nak tengok hari ni, tak sempat hari tu nak ikut kita orang punya bimbingan, cikgu boleh buka bila-bila masa. Cikgu nak share kepada kawan-kawan pun dipersilakan. Kami persilakan. Maknanya ilmu kita, ilmu bukan ilmu kita. Ilmu kami ni kita adalah ilmu bersama. Milik Allah, milik Tuhan. Makin kita kongsi, insya-Allah makin tinggi pahalanya. Okey. Persoalannya, adakah perekodan PBD dilaksanakan semasa PDPC secara holistik, autentik dan realistik? Adakah sebenarnya cikgu melaksanakan pentaksiran? Ya. Cikgu sememangnya melaksanakan pentaksiran. 100%, 100% kami jamin cikgu buat. Isunya, adakah cikgu rekod semasa PDPC itu? Sebab kita nak dapatkan nilai penilaian mentaksir pelajar secara holistik sepanjang masa, autentik, yang sahih dan realistik, dalam keadaan yang benar, tepat. Itu yang kita kena fikirkan sekarang ini. Sebab dalam masa yang sama, jika cikgu tidak menilai, tak membuat perekodan dalam PDPC, akhirnya apa yang akan berlaku cikgu? Bila dengar saja, PPD nak datang, kena hantar PPD, alamak, belum siap. Akhirnya kita akan untuk keadaan helah bela diri, selamatkan diri kita akan tengih je. Yang jadi mangsa adalah pelajar kita. Bila pelajar kita sebenarnya, dia akan balik sebenarnya dengan cikgu, baik sebenarnya cikgu, bukan pelajar tu. Sebab sekarang PBD, bila kami saring balik data, kami lihat, kenapa dah tak sampai sebab cikgu tak melihat kadang kata membaca data. Kalau terlalu ramai pelajar kita yang mencapai TP pun QRI juga boleh digusarkan. Yang rendah pun boleh digusarkan. Sebab kita akan datang untuk melihat evidence. Selepas ni untuk pengetahuan rakan-rakan, mungkin ada di antara ni daripada PPD, daripada jabatan, daripada Nazir. Akan melaksanakan penyemakan khusus penaik tarafan PBD di sekolah. Niat kami adalah untuk membantu supaya data itu secara autentik, sahih, kesahihan data itu wujud. Ini adalah kajian-kajian bukan kajian saya saja, tapi kajian daripada satu Malaysia berkaitan tentang isu pelaksanaan pentaksiran. Kalau saya cerita tentang isu-isu, tak ada bukti, maknanya itu dipanggil sebagai persepsi. Hanya cerita-cerita kosong, cerita-cerita angin, khabar saja. Tapi ini kajian yang memang dilaksanakan. Okey, ini yang pertama cikgu. Okey, yang saya dapat cari, yang dapat baca, sempat saya carilah sebab saya baca berkaitan tentang kajian telah dibuat oleh Syah Siti Huzaimah, Puan Omar, daripada Sekolah Kebangsaan Abdul Kadir.
Pak Abdul Kadir mengenai pengetahuan kebenaran sikap masalah guru dalam melaksanakan taksiran bilik darjah bahasa Melayu di sekolah rendah. Ini sekolah rendah. Kenapa sekolah rendah tahun 2018? Kenapa sekolah rendah? Sebab dia dah melaksanakan PBD selama 11 tahun. 11 tahun cikgu PBD laksanakan. Jadi kerana 11 tahun itu yang menyebabkan kajian dibuat nak melihat adakah pentaksiran ini ada masalah atau tidak. Okey. Yang saya warnakan warna kuning, masalah daripada dapatan beliau menunjukkan masalah pentaksiran yang banyak dalam setiap band atau TP menyebabkan pentaksiran tidak dapat dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Okey. Bagi item yang warna pink pula, bagi item masalah pentaksiran secara berulang kerana kegagalan masa merupakan masalah yang kedua tertinggi. Masalah kedua tertinggi. Kengkangan masa. Memang faham cikgu. Realistiknya, cikgu habis saja kelas cikgu mengajar, cikgu ada masuk kelas yang kedua. Tapi bila cikgu tak berekod, itu masalahnya. Masuk kelas kedua, lepas tu kena relief pula. Asalnya cikgu kata, di free ni. Kena relief pula. Lepas tu berkontinus pula. Masa kelas yang ketiga. Kat situ akhirnya, tanpa sebarang perekodan, jadi maknanya data pentaksiran PBD itu dia tidak autentik. Okey, kesimpulannya cikgu daripada kajian ini, guru-guru bahasa Melayu sekolah rendah masih menghadapi masalah dalam melaksanakan PBD. Tahap masalah yang dihadapi oleh guru adalah tahap tinggi walaupun mereka ada pengetahuan. Masalah ini dihadapi dalam melaksanakan PBD boleh mengganggu tugas guru untuk melaksanakan PBD yang berkesan. Ini kajian cikgu. Apabila kajian dilaksanakan, dia dibuat, maknanya benda itu memang wujud, memang sahih cikgu. Memang tak dapat dinafikan. Dia bukan persepsi. Kita tengok kajian yang kedua berkaitan tentang pentaksiran juga, iaitu pentaksiran bilik darjah dan prestasi murid sekolah jenis kebangsaan Cina di Hulu Langat, Selangor. Tan Dia Yuh dan Husaina Banu Kanayat pula. Daripada Fakulti Pendidikan UM. Tahun berapa cikgu tengok kat atas tu? 2020, baru lagi tu, panas lagi. Okey. Apa yang dikatakan pelaksanaan PBD selepas PDP yang warna kuning tu? 2 daripada 7 orang guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Negeri 9 tidak mengikut ketetapan panduan pelaksanaan PBD dengan melaksanakan pentaksiran penskoran murid secara purata. Maknanya secara langsam je cikgu. Dibuat. 2 orang guru ini menyuruh ketua kumpulan untuk menerangkan hasil pelajaran selepas sesi pendidikan tamat dan akhirnya dia beri markah sama je kepada semua kumpulan yang sama. Maknanya sama je. Buat satu benda, markah tetap sama. Maknanya penilaian tidak berlaku. Ini yang sebenarnya yang memang wujud. Dan yang ini, tadi kajian orang. Ini adalah kajian kami. Kajian kami pada tahun 2018. 2018 iaitu di mana saya dengan Encik Samsari bin Samsudin bekas SIC Pontian yang sekarang ni kemudian berpindah ke MUA, SIC MUA, dan akibat kesihatan yang kronik selepas aksiden, beliau mohon untuk dipulangkan ke sekolah. Itu saya nak jelaskanlah. Dan juga Encik Yusaini bersama bin Kasirun, bersama-sama kami turun ke sekolah untuk melaksanakan berkaitan tentang satu kajian, iaitu kami buat sendiri kajian berkaitan dengan tahap kesedaran guru matematik. Sebab kami ini semua orang matematik pada waktu itulah. Sekarang ni kami dah bukan orang matematik, kami dah masuk kepada sains dan matematik dan pengurusan sekali. Pada waktu itu memang kami 2018 kami menjurus kepada mata pelajaran. Kita panggil SME, Subject Matter Expert. Maknanya kepakaran kami memang menjurus pada satu. Sebab tu kami sempat untuk membuat kajian. Daripada kajian ini cikgu, kami nak melihat adakah cikgu sedar ataupun tidak data pentaksiran sepatutnya berfungsi untuk merancang program pendidikan di sekolah rendah daerah Pontian. Okey, cuba kita tengok. Ini realistiknya. Ini realistiknya. Kami melaksanakan pendedahan kepada 33 orang responden dalam kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ni kami tebak orang, kaji selidik, dan kualitatif kami jalankan mood pemerhatian dan penyoalan secara lisan, terbubual dilaksanakan. Daripada terbubual dan penyemakan data-data rekod cikgu terhadap 13 buah sekolah rendah yang dikepati, khususnya pada guru matematik, ini yang berlaku. Ini tujuan persoalan ini yang berlaku cikgu.
Yang saya merahkan untuk yang ini. 30.3% menyatakan bahawa responden telah pun melaksanakan pentaksiran offline secara konsisten dan holistik. 30.3% melaksanakan pentaksiran offline. Maknanya perekodan itu ditaksir, dia tulis. Dan kami melihat sendiri cikgu, apabila dia kata okey cikgu dah dalam kuesioner kata ada kami buat konsisten. Kami minta pula kami laksanakan kualitatif, kami melihat dia tidak laksanakan. 69.7% tidak melaksanakan. Dekat situ kami melihat. Mungkin ada kelemahan daripada kami sebenarnya. Kami tidak mengatakan satu patut itu salah daripada cikgu, tidak. Kat sini kita kajian kita buat, kita bukan niat untuk mempersalahkan, cari salah yang mana salah, nak nuding jari semua salah, tidak. Kita nak mencari, nak memperbetulkan untuk mencari kekuatan. Itu kajian kita buat sebenarnya. Nak lihat adakah apa yang kita boleh bantu, apakah yang berlaku sebenarnya di sekolah. Dan yang bawah sekali warna merah, 24.2%, makin sikit, makin rendah, menyatakan bahawa responden melaksanakan perekodan pentaksiran dan sentiasa merekod dengan menggunakan borang senarai semak. 24.2 cikgu. 75.8 sebaliknya. Okey. Walaupun 75.8 sebaliknya, tapi 24 ni yang melaksanakan, cikgu lihat. Yang ini melaksanakan. Tapi yang tak melaksanakan tu lagi banyak. Jadi bagaimana pelajar kita dinilai? Maksudnya daripada tahun 1 cikgu A pentaksiran dilaksanakan. Budak kita, pelajar kita, anak kita. Saya lebih suka buat pendekatan anak kita. Anak kita naik tahun 2. Cikgu B, rekod pentaksiran itu tidak dibawa cikgu, hilang. Naik anak kita, naik ke tahun 3, hilang lagi. Sampailah ke tahun 6 pun hilang lagi. Jadi maknanya perekodan itu tidak berlaku cikgu. Data itu tidak berfungsi. Itu nampak kelemahan daripada pihak kami. Itu sebab tu kita cuba untuk memantapkan, untuk menerangkan kembali betapa pentingnya fungsi. Dia sama juga macam medik perubatan. Cuba cikgu lihat tadi saya tunjukkan rekod saya kesihatan. 4 tahun cikgu saya buat medik, saya buat rawatan dengan doktor pakar. Dia tak buang cikgu. Walaupun tebal macam mana pun. Dan saya yakin cikgu pun ada yang lagi tebal daripada saya. Saya buat nipis tu. Kan? Kenapa mereka tak buang cikgu? Sebab mereka nak jadikan bahawa data itu secara holistik, otentik dan realistik. Jika ada orang yang mempertikaikan, maknanya data itu boleh digunakan. Itu sebab saya nak pada hari ini, memang saya nak kongsi sama, kita upgradekan kualiti dalam penggradan, pelaksanaan perekodan dan penyimpanan serta pelaksanaan. Sebab ni kajian, bukan kajian orang lain cikgu, ini memang kami buat sendiri. Kami buat sendiri dan ini hasilnya. Okey. Dan dalam buku panduan pelaksanaan pentaksiran Bilik Gajah dah jelas-jelas dinyatakan rekod boleh dilakukan dalam rekod mengajar, boleh dilakukan dalam buku catatan guru, boleh dilakukan dalam senarai semak dan template pelaporan Excel. Ini saya tak dapat nafikan. Ada rakan-rakan yang di sekolah memang dah tersedia dah. Dalam buku rekod mengajar tu belakangnya dah ada dah tampal. Ada cikgu. Tahniah saya ucapkan. Ada lagi yang buat satu fail lain. Tahniah saya ucapkan cikgu. Maknanya dia bila mengajar dia akan rekod. Bagus. Saya ucapkan tahniah. Maknanya cikgu lebih baik daripada saya yang dahulu. Dulu saya catat dalam buku je. Dalam buku rekod saya je. Sebab saya nak kongsi sama dengan cikgu satu benda kita akan gunakan pada selepas ini. Yang lagi mudah. Saya tak nak buat ke satu benda yang kepekatan daripada cikgu, tidak. Saya nak mudahkan cikgu. Ini cadangan. Cadangan. Sebab kita kalau makin lama benda yang complicated, kita pekatkan, akhirnya orang semua tak nak buat. Itu realiti cikgu. Okey. Jadi sekarang ni, cikgu tengok yang kedua yang saya merahkan, aktiviti merekod. Mesti dilakukan oleh guru dari semasa ke semasa. Supaya maklumat menyeluruh. Tapi macam mana kita nak laksanakan perekodan tapi tepat dan menyeluruh kepada semua murid? Itu yang perlu dilihat. Itu yang saya katakan tadi, cikgu buat pengajaran. Cikgu menyoal, cikgu membuat menyoal secara lisan, membuat pemerhatian, membuat latihan, membuat kerja projek, semua itu nama pentaksiran. Tapi isu sekarang ni adakah cikgu merekod? Bila cikgu nak rekod? Sedangkan pelajar ramai. Yang kedua,
kelas cikgu bertindan-tindan. Itu tak campur dengan relief. Itu yang kami nak kongsi sama. Macam mana caranya. Okey. Cuma saya nak imbau balik, cuba kita renung-renungkan jika kita tidak merekod. Apa yang berlaku cikgu Contoh, dalam jadual waktu mengajar guru dalam satu hari, saat kelas saya bagi paling sikit cikgu. Kelas 1 cendana 20 orang, 3 cempaka 20 orang. Ni konon-konon saya ajar lah ni. Tingkatan 2 20 orang, tingkatan 4 20 orang. Maknanya dalam satu hari saya mengajar 80 orang pelajar. 80 orang. Hari Ahad. Hari esok saya mengajar kelas yang berlainan. Tingkatan 2 dulu. Lepas tu saya jumpa tingkatan 3. Saya jumpa tingkatan 1, tingkatan 4 tak ada. Lepas tu saya letakkan pada nilai yang sedikit. Masuk hari ketiga, benda yang sama, 4 kelas balik. Jadi, cuba kita tengok. Daripada 80 orang murid dalam satu hari, itu cuba darabkan dengan 5 hari dalam seminggu. Maknanya ada 400 orang nama pelajar yang perlu cikgu ingat. Lepas tu darab lagi dengan 4 cikgu untuk sebulan. Angka itu sudah menjadi 1,600. Secara logik cikgu, mampu ke kita untuk mengingat kembali 1,600 nama murid. Saya tak kata 1,600 nama murid yang berbeza, tidak. Dalam 1,600 tu ada yang berulang-ulang kali. Kelas yang sama, saya katakan tadi. Kan? Macam mana kita nak tengok tanpa sebarang rujukan dan rekod? Adakah berlaku holistik kat situ, autentik kat situ dan realistik? Itu kita kena. Cuma hari ni saya nak bawa cikgu dalam satu kajian dalam penulisan refleksi. Saya rujuk dalam satu kajian lain pula khusus kepada refleksi, iaitu dalam kajian kemahiran dan amalan penulisan refleksi dalam kalangan guru di 3 buah sekolah menengah daerah Johor Bahru. Tadi negeri orang. Sekarang saya bawa pada Johor Bahru. Iaitu pengkaji bernama Tan Molly, anak perempuan Kanipan. Ambil master dalam pendidikan, kurikulum pengajaran di UTM. Okey, dalam kajian tersebut mereka mengatakan, ni sumber yang sahih cikgu. Saya menyatakan ni sumber yang sahih. Cikgu boleh tengok, cikgu boleh ni, cikgu boleh ambil, cikgu boleh baca balik. Saya ambil kata-kata ini setelah diteliti dan dibuat pemerhatian daripada komen-komen yang diberikan oleh pengetua, penolong kanan, pentadbiran serta guru-guru penolong kanan mendapati bahawa guru masih tidak dapat menulis refleksi yang cukup memuaskan. Rata-rata guru masih menulis refleksi, contohnya hasil pembelajaran tercapai atau 3/4 atau 80% daripada pelajar di dalam kelas berbijak dapat membuat latihan yang telah diberikan. Dan saya cukup yakin ini memang sekarang ini pun ada di antara rakan-rakan kita di sekolah, memang ini yang ditulis sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, rata-rata cikgu dah coding dah. Rata-rata rakan-rakan kita dah coding. Tak ada masalah. Coding tu saya tak ada masalah. Cikgu dah code. / dah ada dah. Itu tak ada masalah pada saya. Okey, kalau kita tengok contoh 35.8 murid telah berjaya mencapai objektif pada hari ini untuk menambah murid nombor bulan. Murid dapat menjawab 5 soalan dengan tepat. 3 orang murid lagi dibimbing secara individu dan diberi latihan tambahan untuk mencapai objektif. Okey, kalau kita dapat lihat sini, ada 3 orang yang tidak berjaya. Okey, persoalannya, di manakah perekodan itu? Berkemungkinan 3 nama itu diletakkan dalam borang senarai nama, senarai pelajar. Borang selidik yang cikgu dah siapkan di belakang tu. Tak ada masalah. Cikgu tak ada masalah. Tetapi yang saya nak risaukan sempat ataupun tidak. Cikgu meletakkan 3 nama. Yang lagi senang, yang bawah 30/30. Jadi tak ada tindakan terus. Jadi cikgu tinggal tick aja dalam cikgu punya rekod. Isu sekarang yang saya katakan, saya nak bawa kat cikgu, kita gunakan satu konsep yang saya panggil reverse concept. Reverse concept ni amat mudah. Tanpa sebarang, ini cadangan daripada saya. Cikgu nak gunakan boleh. Kalau cikgu rasa mudah bagi cikgu, berguna pada cikgu, silakan perkongsian dilakukan. Saya tak ada masalah. Kalau cikgu rasa benda ni sukar, cikgu nak kembali kepada back to basic pun tak ada masalah. Asalkan cikgu cukup yakin bahawa cara pelaksanaan cikgu itu adalah dia bersifat realistik, autentik dan holistik. Realistik dalam keadaan sebenar, autentik dalam keadaan sahih data itu, dan holistik sepanjang masa. Itu yang saya khawatirkan jika tiga-tiga benda itu tidak dapat dipenuhi. Okey.
Cadangan saya kita guna reverse concept. Inilah reverse concept yang saya nak cadangkan. Mana lebih baik daripada yang atas? Sama je sebenarnya. Atas panjang. Cikgu tak sempat nak tulis pun sebenarnya cikgu. Cadangan saya, 35/38 murid berjaya mencapai objektif pada hari ini. Tulis nama 3 orang tu. Amira, Sofia dan Azad. Perlu bimbingan dan latihan tambahan. Simple cikgu. Ini cadangan saya. Nak cadangan lain? Boleh. Ada lagi pendek? Boleh. 35 murid capai objektif. Mira, Sofia, Azad tak capai. Pun boleh. Tetapi persoalan sekarang ni, tiga-tiga ni, dia perlukan pemulihan. Sekarang ni, dia perlukan pemulihan dalam aras berapa. Tapi kalau saya nakkan bahawa objektif saya pada hari ini adalah nak merekod itu. Saya tak nak ada kepekatan. Nak merekod itu. Bagaimana nak merekod dalam perekodan. Jadi kalau dalam lesson note cikgu, daripada refleksi, cikgu hanya tulis saja 35/38. Yang penting nama cikgu. Kalau cikgu tengok yang di atas, tak ada nama. Lepas tu cikgu keluar kelas. Cikgu dah lupa dah cikgu. Kena ambil lagi ABM. Lepas tu dah ingat lagi, masuk kelas kedua. Tapi kalau cikgu setiap hari, habis dalam kelas itu cikgu tengok aja tak dapat, sebelum keluar kelas, cikgu terus tulis. Nama, cikgu terus tulis nama. Maknanya, balik rumah, bila cikgu dalam keadaan cikgu nak tidur, cikgu boleh tak cikgu refer balik? Cikgu boleh refer balik, cikgu buka rekod template, cikgu boleh isi. Cikgu isi penjajaran, cikgu boleh isi. Nama dalam setiap refleksi dah ada cikgu. Jadi memudahkan sebenarnya, memudahkan apa? Memudahkan untuk ia dijadikan evidence. Sebenarnya isu cikgu, guru-guru kita, rakan-rakan kita di sekolah, bila kita selak, pada refleksi banyak kosong. Kadang-kadang yang cadangan, yang impak ni pun, dia dah buat dah per 38 pun tak isi. Daripada kita buat yang itu, lebih baik kita buat yang lebih otentik, sahih. Tulis nama yang tak capai. Dah tentu setiap hari ada TP-nya. Jadi dah tahu dah tak capai. Dan kemudian nama-nama ni, lesson note jadi rujukan. Sudah pasti setiap refleksi dalam buku rekod ditulis. Apa fungsi dia cikgu? Reverse concept. Taksiran digunakan untuk mencari kelemahan, untuk kita perbetulkan. Jadi bila dalam data penjajaran, okey, contoh, yang ini saya bagi contoh, cikgu pangkar, saya cari yang tak mahir macam tadi Azad, Amira, Sofia, Azad. Amira, Azad, Sofia. Pangkar je 3. Kita gunakan reverse concept. Saya cuba untuk, ini cadangan saya untuk mudahkan. Jadi mana kalau yang kita tak pangkar tu, dia dah capai lah. Sebab saya faham bila ada tanpa rekod ini, penjajaran, macam mana cikgu nak pergi pada yang ini. Nak letak TP. Mesti ada satu laporan yang ini untuk letak TP. Okay, cikgu? Ini boleh bukti. Jadi pada mana-mana pegawai pun. Bila mana-mana pegawai pun cikgu, bila datang aja, tak ada masalah. Cikgu dah tunjuk dah evidence. Ini evidence yang holistik, realistik, otentik. Saya punya refleksi semua ada nama. Jadi saya nak pindahkan kepada penjajaran tak ada masalah. Itu cadangan saya cikgu. Cadangan saya. Cikgu nak gunakan silakan tak ada masalah. Jadi saya melihat isu dia guru ramai tak buat refleksi, tak tulis. Daripada kajian-kajian tadi pun mengatakan bahawa refleksi yang tidak kurang memuaskan. Jadi kami memikirkan apakah solution. Ini solution reverse concept. Kita buat cadangan. Okay. Maknanya ada nama. Kalau dah kata 35/38 siapa? Bila nama ada kan senang kita buat untuk jadi rujukan dan evidence. Okay cikgu? Ini contoh. Okay. Ini tindak susul yang perlu dilakukan. Ini dalam buku pelaksanaan cikgu boleh bacalah. Tindak susul dalam perencanaan. Okey, dan program melapor. Dan apakah hubungan, ni yang dah dekat nak habis ni. Apakah hubungan 4.5 dengan 3.12? Dia ada hubungan dia. Hubungan dia dengan guru supaya penilai, dengan pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang, dan program peningkatan rancangan murid. Okey, kita lihat. Okey, kajian saya dan rakan-rakan 6.1 menyatakan bahawa mereka telah menggunakan dapatan data pentadbiran offline
sebagai panduan dan rujukan dalam merancang program akademik matematik di sekolah. Hanya 6.1 sahaja yang gunakan, yang tengok data tu. 93.9% tidak menggunakan pun. Jadi, apa program yang kita buat? Data yang dilaksanakan tu pergi ke mana? Itu yang bila dilihat bahawa kita nampak kat sini, bahawa data itu sepatutnya kita gunakan. Itu yang akhirnya kita boleh berjaya mencapai, mengetahui apakah sebenarnya yang diperlukan oleh pelajar-pelajar kita. Sebab kita cikgu yang mentaksir, sudah pasti cikgu tahu apa kelemahan dan kekuatan. Okey, di sekolah, untuk my perkasaku yang terbaru, pada pagi tadi kami diberi taklimat, penjaminan kualiti PBD akan dikuatkuasakan. Jadi makna selepas ini rakan-rakan kena laksanakan penjaminan kualiti, kena lihat khususnya pada pengetua, guru besar, penolong kanan, guru penolong kanan, ketua panitia, memain peranan masing-masing. Memain peranan, apakah peranan-peranan? Kat sini, semua dalam buku panduan dah ada. Okey, apa tanggungjawab JKMP, ketua bidang, untuk memantau pelaksanaan PBD di antaranya, mengadakan mesyuarat penyelarasan PBD, mengaturkan PLC. Nampak, mengaturkan PLC itu mesti berpandukan kepada data PBD. Begitu juga dengan tanggungjawab guru mata pelajaran, memahami konsep, melaksanakan PBD, merekod dan membuat catatan PBD, membuat pentaksiran secara adil dan saksama, semua akan dinilai cikgu. Okey, yang ini adalah 3.12. Kalau cikgu lihat pun, cikgu tengok, dia masih lagi berkaitan dengan pentaksiran. Maknanya di relate 4.5, dia akan membantu dalam pengisian 3.12, iaitu menyelaras pentaksiran dan menganalisis data dan maklumat pentaksiran. Okey. Dan yang ni, yang seterusnya dalam peningkatan pencapaian murid, program untuk merancang, melaksanakan program, menilai keberhasilan program. Maksudnya di sini, data yang ada tu, PBD, sepatutnya diguna pakai. Setiap ketua panitia kena berbincang, kena bentangkan hasil dapatan kajian, hasil dapatan PBD mengikut tahun boleh, mengikut tahap pun boleh. Bentangkan apa isu sebenarnya yang berlaku. Daripada situlah kita lihat rupa-rupanya pelajar kita bermasalah dalam problem solving, khususnya matematik. Sebab saya hanya cakap pasal matematik sebab memang saya skor matematik. Isunya adalah murid tidak boleh menguasai bagaimana untuk menjawab penyelesaian masalah berdasarkan kepada data-data kita. TP5 dan TP6, murid tak boleh nak skor. Berapa ramai, berapa persen, semua kita kena ada data. Daripada situ kita tahu bahawa guru-guru di sekolah kita perlu buat program yang khusus kepada problem solving. Itu maksudnya sakit lain, jangan diberi ubat lain. Sakit demam bagi Panadol, sakit kaki bagi Panadol, sakit jantung bagi Panadol, jantung berlubang bagi Panadol, sakit mental pun bagi Panadol. Itu contoh je. Satu, maknanya pelbagai penyakit kita bagi ubat yang sama je. Akhirnya orang yang tak sakit pun akan sakit. Itu maksud saya. Kita hendaklah tidak profesional seperti mana sektor-sektor yang lain. Kita tengok sektor pertahanan, kita tengok sektor, saya dah bawa tadi contoh sektor lembaga hasil. Lembaga hasil, sektor kesihatan, semua mereka menggunakan data. Mereka kutip data, mereka kumpul data, mereka analisa data dan mereka bertindak mengikut data. Cuba kita renungkan, adakah kita mengumpul data? Adakah kita analisa data? Adakah kita gunakan data itu? Jadi saya nak semua kita sama-sama balik memperkasakan PBD ini. Okey, saya rasa dah sampai penghujung cikgu. Dah sampai penghujung. Daripada pukul 2.35 dah sampai kepada satu slot soal jawab. Saya rasa sudah pun habis cikgu dekat sini. Okey, ada apa-apa soalan cikgu yang mungkin boleh saya jawab? Kalau tak mampu saya jawab, mungkin saya boleh minta rakan-rakan saya jawab. Kalau tak boleh juga jawab, kami minta extend dan kami akan bagi jawapan kemudian hari ini. Okey, dipersilakan jika ada sebarang soalan nak diajukan kepada saya, boleh, mana tahu cikgu perlukan penjelasan yang lebih jelas ataupun memang dah jelas ataupun banyak sangat yang saya sampaikan.
Tak ada ego? Okey, kalau tak ada, okay, satu benda yang saya nak kongsi bukan satu benda lah, satu yang saya nak kongsi dengan cikgu. Okey, untuk jadi cikgu yang cemerlang, kita tak perlukan teknologi pada saya. Ayat ni saya suka sebenarnya. Tak perlukan teknologi yang paling canggih, yang comel, yang paling high class dalam kelas. Tetapi yang paling penting adalah naluri kita mengajar, kita ada passion, kita ada minat, kita ada kesungguhan untuk mengajar daripada hati ke hati pelajar kita kenal pelajar kita. Cikgu, saya nak kongsi sama dengan cikgu, bermula daripada sekarang, ayo rakan-rakan yang saya hormati, yang saya kasihi, bermula sekarang kita masuk dalam kelas kita dengan satu senyuman. Seperti mana paramedik datang pergi hospital, tak ada yang senyum, tak ada yang masam cikgu, semuanya senyum. Kita mulakan dengan senyuman, insya-Allah. Mudah-mudahan senyuman itu dapat menaikkan minat pelajar kita untuk belajar.